Baik. Yang pertama sekali, bacaan yang boleh dibaca, yang pertama, okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama adalah waqaf dengan alif pada kalimah salasil ni yang saya dah warnakan kuning ini. Contoh kalau kita berhenti di sini. Kita berhenti dengan alif dulu. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Yang pertama dia boleh berhenti waqaf kat situ dengan alif. Yang kedua, diberhentikan dengan mematikan huruf lam itu saja. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Kita jarang berhenti sini, tapi untuk kalimah ini, kalimah yang ada tanda bujur dengan tanda bulat ini, yang ini untuk kalimah ini dia boleh berhenti dengan dua cara. Dan kalau sambung, dia disambungkan dengan tanpa alif. Okey? Tapi kalau kat sini berhenti dengan alif adalah lebih baik. Ini adalah surah Al-Insan. Okey. Kemudian kita akan pergi ke surah An-Naml. Surah An-Naml ataupun surah An-Naml pada ayat yang ke-36 muka surat 380. Muka surat 380. Baik, untuk kalimah ini pertama kita boleh berhentikan dia dengan waqaf dengan huruf ya. Okey. Waqaf dan dengan huruf ya. Bacaannya adalah begini. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani. Okey, berhenti dengan ya. Berhenti dengan ya, dua harakat. Yang kedua diberhentikan waqaf di sini dengan nun. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atan. Berhentikan dengan huruf nun. Berhenti waqaf dengan huruf nun ini boleh dibuat 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Kerana ianya sama seperti hukum mad arid disukun. Tapi kalau bila kita sambung bacaan ini, maka ya tu dia akan hiduplah. Fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Gitu. Surah Ar-Rum. Okey, pada kalimah dha'fin ini pertama sekali garis atas ke huruf dha itu. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Pertama dia baris dengan atas, boleh difathahkan dhammah. Yang kedua dibariskan dengan baris depan ataupun dhammah. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah. Boleh baca dengan baris depan. Cuma jangan campurlah, jangan campur yang atas tu baris atas, yang pertama tu baris atas, yang kedua tu baris depan, jangan campur. Kalau baris atas saja. Kalau nak baca baris hadapan, bacalah baris hadapan. Tapi yang aula kita baca baris atas. Wa du'uduna bi fathi dhammi fashila nufali. Wa fi rumi sif an khalfin fasli. Baik.
Itu pada surah Ar-Rum. Kalau boleh buat catatan dekat Quran masing-masing. Baik, seterusnya pada surah At-Tur. Surah At-Tur, muka surat 525. Muka surat 525. Pada surah At-Tur ini kita boleh baca dengan dua. Pertama, kita boleh baca dengan huruf Sad, dan yang kedua kita boleh baca dengan huruf Sin. Muka surat 525 Baik. Bacaannya am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Dia baca dengan huruf Sad. Ataupun kita boleh juga baca dengan huruf Sin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Musay ataupun dengan musaytirun. Ini adalah dalam surah Yusuf. Surah Yusuf, muka surat 236, muka surat 236, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Baik, asal kalimah ini dia ada dua nun di situ. Okey, dia ada dua nun di situ. Okey. Baik, pertama dibaca dengan ikhtilas, ikhtilas ar-raum. Okey, cara bacaannya adalah ikhtilas ni maksudnya dibaca dengan kurang daripada satu harakat. Okey. Bacaannya adalah Qalu ya abana ma laka la ta'manuna manuna la ta'manuna. Laju. Nun yang pertama tu dibaca laju. La ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Okey. Itu adalah ikhtilas. Ishmam ini adalah bacaan yang memuncungkan kedua bibir. Macam mana nak buat tu? Bacaannya adalah begini. Okey. Ustaz, yang muncungkan tu Ustaz. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Kena muncung mulut. La ta'manna. Ustaz tunjuk muka Ustaz. La ta'manna, bukan dibaca begini. Jangan dibaca la ta'manna. Itu kita panggil ismam. Ismam ini maksudnya dimuncungkan mulut. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Kalau ikhtilas tadi la ta'manuna. Okey. Mari bawah sikit. Masih saya tak nampak muka saya. Okey. Okey, terima kasih. Baik, seterusnya, okey, kita pergi surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ayat ke-28 dan 29. Oh, saya tak tanda dah surat berapa ni. Okay, siapa boleh tolong tengok surah Al-Haqqah, muka surat berapa? Okey Surat 566 ayat yang ke-28. Okey, 569 567. Baik.
Muka surat 567. Ini 500, surat 567 pada ayat yang ke-28 dan 29 itu. Okey. Ini berlaku bila kita sambung bacaan saja. Kalau kita berhenti tak ada apalah. Okey. Jadi bacaannya macam ni. Kalau kita berhenti, bacaannya beginilah. Ma'auna anni maliyah. Itu berhenti. Halaka anni sultaniyah. Tak ada masalah lah kalau berhenti. Tapi kalau kita sambung bacaan antara dua ayat ini, ha dengan ha itu yang pertama dibaca dengan saktah. Macam Ustaz Ghani sebut tadi, pasal saktah itu berhenti seketika tanpa mengambil tanpa mengambil nafas baru. Okey, contohnya adalah ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Berhenti seketika. Maliyah halaka anni sultaniyah. Itu bacaan izhar, yang ini jelas dengan saktah, menjelaskan hal yang pertama. Yang kedua adalah dibaca dengan idgham. Idgham ini maksudnya adalah memasukkan hal pada hujung ayat 28 itu kan. Maliyah itu ha itu dimasukkan kepada ha pada awal ayat yang ke-29, halaka itu. Bacaannya adalah begini. Ma'aghna anni maliyah halaka. Dimasukkan. Maliyah halaka anni sultaniyah. Okey. Baik, boleh ya? Bacaan pertama adalah izhar dengan saktah. Yang kedua idgham, dimasukkan ha itu, digabungkan ha itu. Okey. Macam tasydid. Tasydid itu maksudnya ada syaddah lah. Macam tu tapi dipanggil idgham. Idgham. Ya, betul. Okey. Baik. Kita teruskan kepada surah Al-Qamar. Sempat ke tidak ni ya? Sedikit, insya-Allah lah sempat lah ya. Okey, surah Al-Qamar. Baik, di sini ada khilaf ulama berkenaan dengan surah ini. Bagaimana kita nak berhenti di sini? Bagaimana kita nak berhenti dekat kalimah nuzul ini? Okey. Yang pertama surah Al-Qamar, muka surat 529. Boleh ya, 529. Baik. Waqaf maksudnya bila kita berhentilah. Okey, di sini dia boleh berhenti pertama dengan nipis dan yang kedua dengan tebal. Fa kaifa kana adzabi wa nudhur nipis. Kalau tebal fa kaifa kana adzabi wa nudhur. Kenapa ada nipis, kenapa ada tebal? Asalnya adalah di situ ada huruf ya asalnya, tapi hazfu ya, dihazafkan ya. Jadi ada ulama dia ada yang mendahulukan bacaan nipis. Kita nak baca mana? Boleh kita baca tebal boleh, baca nipis pun boleh. Wa nuzur kalau tebal. Wa nuzur itu kalau ni nipis. Kemudian pada muka surat yang sama juga pada ayat ke-18 kat situ saja. Kazzabat adun fa kaifa kana adabi wa nuzur. Nipis. Kalau tebal wa nuzur. Okey. Kalimah ni semuanya 6 kalimah, ada 6 terdapat di dalam surah yang sama Al-Qamar ini. Okey. Kemudian ayat yang ke-21 muka surat 529 sama juga. Fa kaifa kana adabi wa nuzur. Wa nuzur. Satu nipis, satu tebal. Dan juga pada ayat yang ke-30 fa kaifa kana adabi wa nuzur, sama saja. Ya. Seterusnya pada ayat yang ke-37 muka surat sama juga 530. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna
a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Kalau macam nipis. Apa? Kalau tebal wa nuzur. Kalau tebal. Okey. Dan yang akhir sekali adalah pada ayat yang ke-39. Fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Wa nuzur. Okey. Perhatian. Cuba kalau boleh tengok pada muka surat 528. Okey, 528 ayat yang ke-6 itu. Okey. Sorry, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 ini ada perkataan nuzur juga, tapi dekat kalimah ini dia ada alif lam. Ada alif lam ta'rif. Jadi dekat sini dia tak termasuk. Di sini dia baca dengan tebal. Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Ini tak ada nipis, tak ada tebal. Yang tadi 6 perkataan ataupun 6 kalimah di 6 tempat ini sahaja yang boleh dibaca nipis ataupun tebal.